Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haddun yuqamu haddun ya'malu bihi fil ardin khairun li ahli al-ard min ayyamtaru arba'ina sabahan atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah SWT, tuan-tuan imam dan tuan kuasa surau muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT diberikan kesempatan dan takdir yang terbaik untuk dipertemukan dalam siri-siri kuliah subuh. Hari ini banyak program. Persiapan tu banyak sikit nak siap. Ada seminar saya bentang sampai petang. Seorang ni bentang. Mengasap nanti. Mudah-mudahan sempat dan mampu insyaAllah. Jadi insyaAllah pertemuan kita pada pagi ini kita akan cuba lihat tentang buku saya yang terbaru melibatkan pelaksanaan jenayah syariah, teori dan juga realiti. Jadi buku itu ialah gabungan kertas-kertas kerja yang ditulis oleh saya dan juga kawan-kawan yang mengkaji di bidang perundangan Islam daripada UIA, UPM, dan insyaAllah kita akan cuba bincang pada hari ini dan juga pertemuan-pertemuan seterusnya. Pertamanya melibatkan tentang perkara yang awal, iaitu sebelum termasuk lebih jauh tentang technicality, tentang beberapa perkara yang bersifat pelaksanaan, maka perlu tahu bahawasanya pelaksanaan syariat ini bukannya perkara syariah semata-mata. Pelaksanaan syariat dia merupakan tuntutan akidah sebenarnya. Pelaksanaan syariat iaitu syariat yang melibatkan undang-undang jenayah bukan perkara syariah semata-mata. Syariah ni benda melibatkan fiqh, benda melibatkan hukum hakam, sah, batal, makruh, sunat, haram. Bukan itu semata-mata. Dia melibatkan akidah. Akidah ini ialah melibatkan simpulan kita, ikatan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia perkara akidah. Dia bukan semata-mata perbincangan fiqh. Bukan semata-mata perbincangan fiqh. Dan kalau dibincang di sudut fiqh sekalipun, dia lebih hebat daripada fiqh. Maksudnya dia lebih tinggi sikit daripada fiqh. Sebab kalau fiqh, bincanglah fiqh. Bincang pandangan begini, pandangan itu begitu. Tapi kalau perundangan ni dia ada lebih satu level lagi, iaitu level taknin. Taknin ini ialah level diperundangkan. Fiqh tadi diperundangkan. Itu lain dia. Kalau fiqh ni kita bincang fiqh lah. Subuh, semayangnya berapa rakaat? 2 rakaat. Jangan cuba-cuba nak ubah. Tapi sebelumnya ada tak semayang sunat? Ada orang kata semayang sunat fajar. Ada pendapat kata itulah qabliyah zuhur subuh. Lepas semayang subuh tak ada dah semayang sunat. Haram kalau dia semayang waktu haram. Maka itu punya fiqh. Lepas tu bila masuk aja waktu semayang lain, bincang-bincang. Dia pandangan tu begini, pandangan dia begini. Tapi bila melibatkan perundangan, dia tak ada bincang dah. Melibatkan perundangan, sebelum jadi undang-undang, bincanglah banyak mana pun. Bila setelah menjadi undang-undang, satu je pakai. Itu namanya taknin. Tasyri' dan taknin. Tasyri' ini perbincangan fiqh. Sebagai contoh, melibatkan undang-undang persabitan umur orang-orang yang akan disabitkan dengan undang-undang hudud, kisar dan ta'zir. Maka persabitan umurnya 18 tahun. Bukan 15 tahun. Maka kenapa ni Ustaz 18 tahun? Kan kita dah belajar selama hari ini, umur baligh yang 15 tahun. Ya, kita belajar pada mazhab Imam Syafi'i rahimahullah. Pada mazhab Syafi'i memang 15 tahun. Dan jumhur mazhab-mazhab yang lain pun 15 tahun. Namun ada pandangan juga daripada Imam Abu Hanifah mengatakan 18 tahun. Maka di peringkat tasyri' ini, tasyri' peringkat fiqh ni bincanglah. Ini kata 18, ini kata 15. Ini kata melihat kepada biologi dia. Dah tumbuh bulu biologi, maka dah balik dah dia.
maka pelbagai pandangan segi fiqahnya atau segi tasyri'nya. Tapi bila nak dibuat undang-undang, maka dipilih satu daripada banyak-banyak pandangan tadi. Maka siapa yang memilih? Di situlah kena ada kepakaran dalam memilih. Dia bukan sekadar pakar dalam bidang hadis untuk menentukan benda ni sahih ke tidak, hadis ni sahih nak dibuat hujah ke tidak, tapi dia memerlukan juga kepada ilmu-ilmu yang melibatkan al-ma'alat. Fiqh al-ma'alat yang tak ramai orang yang mengetahui atau mengambil berat tentang fiqh al-ma'alat. Fiqh al-ma'alat ni fiqh implikasi. Implikasi, waktu buat ni implikasi dia apa? Waktu buat ni implikasi dia apa? Waktu kita ambil umur 15 tahun, implikasi dia apa? Kita ambil umur 18 tahun, implikasi dia apa? Maka lebih baik dalam bab perundangan, kita mengambil umur 18 tahun untuk dikenakan tindakan. Adapun untuk ibadat, ambil 15 tahun biar cepat dia sembahyang. Tapi dalam bab undang-undang jangan bagi dia 15 tahun. Nak kenakan tu biar ambil yang paling tinggi sekali. Tapi kalau ibadat paling awal, biar cepat-cepat kena. Maka di situ fiqh implikasi. Dia mengkaji, kalau ambil ni apa? Ni apa implikasi dia? Fiqh al-ma'alat. Begitu juga fiqhul waqi'. Fiqhul waqi'. Waqi' ni fiqh semasa. Fiqh setempat. Fiqh reality. Maka tengok reality. Sebab itulah hukum jenayah syariah di Brunei berbeza dengan jenayah syariah di Kelantan. Apa perbezaan yang besar? Iaitu perbezaannya dari segi ruang lingkup yang dikenakan, orang yang dikenakan tindakan tadi. Apa yang berlaku di Brunei, Islam ke tak Islam ke, semua kena. Begitu juga apa yang berlaku di Aceh, Islam tak Islam ke, semua kena. Begitu juga yang berlaku di Saudi. Tapi yang bakal dibentangkan untuk mendapat kelulusan di Parlimen, dan insyaAllah kita akan bentangkan bukan bulan 6 lah, sesi yang akan datang. Masa yang akan datang, sebab kita nak tengok dia jawatan kuasa teknikal ini bersidang dulu. Jadi kita lihat bagaimana Kelantan dan Terengganu mengatakan kita hanya akan kenakan kepada Muslim sahaja. Maka ini ialah pemilihan berdasarkan waqi', berdasarkan realiti di Malaysia. Ustaz, kan kena buat di Kelantan sahaja dulu. Kelantan kan KP-nya berapa persen aja? Yes, memang betul. Setelah Kelantan KP-nya dalam 5% aja, tapi dia menggambarkan Malaysia yang lain. Maka walaupun nak buat di Kelantan, tapi dia punya stigma tu satu Malaysia. Stigma dia satu Malaysia. Maka sebab itulah para ulama yang telah pun mendraftkan draft undang-undang jenayah syariah ini, bukan sekadar daripada golongan syariah, daripada latar belakang syariah, di latar belakang law, undang-undang barat pun mereka terlibat sekali, maka bergabung. Sebab itulah bila kita belajar undang-undang konvensional, jangan rasa aku ni undang-undang KP ni, jangan rasa kita macam tu. Tak, kita ada sumbangan sebenarnya. Ada sumbangan untuk bergabung dengan golongan syariah ni untuk membina kekuatan dalam perundangan. Itu yang berlaku 30 tahun dulu dalam bab ekonomi. Dalam bab ekonomi. Kalau nak harapkan kitab fiqh aja, jenuh. Maka kitab fiqh tadi, iaitu dalam bab syariah tadi, dalam bab syariah muamalat, bergabung dengan golongan-golongan bankers. Bila golongan bankers bergabung dengan golongan muamalat, maka lahirlah perbankan Islam. Lahirlah macam-macam benda. Maka kita lihat itu kena gabungan kedua-dua benda tadi. Maka itu namakan sebagai fiqh reality. Fiqhul waqi', memahami situasi semasa bagaimana, memahami realiti semasa bagaimana. Maka itu satu perkara yang penting, tuan-tuan. Sebab dia berbeza. Kadang-kadang ada pandangan yang lemah, tiba-tiba bila nak dilaksanakan dia menjadi sesuatu yang amat kuat. Macam tadi umur 18 tahun. Umur 18 tahun tu pandangannya lemah berbanding dengan umur 15 tahun. Jumhur mengatakan 15 tahun. Satu pandangan aja. Daripada Abu Hanifah kata 18 tahun. Tapi bila nak dilaksanakan yang terbaik adalah 18 tahun. Supaya apa? Supaya dalam bab undang-undang ni dilambatkan dia daripada dikenakan perundangan tadi. Supaya kita beramal dengan hadis idra'ul hudud bisyubhah. Hudud akan diketepikan kalau ada sebarang syubhah. Syubhahnya di mana? Iaitu syubhatul ikhtilaf. Syubhat pada khilaf. Bila ulama khilaf, maka dah dianggap sebagai benda tu dah
kurang nilai dia, maka bukan benda yang tuntas. Bila benda yang tak tuntas ni, maka tidak boleh kena hudud. Maka dia jatuh ta'zir, ataupun dia cari yang paling piawai, paling tinggi sekali, supaya tidak dikenakan hudud tadi. Tapi bukan tak kena terus, tak kena hudud, tapi kena ta'zir. Kalau ada budak-budak umur 16 tahun berzina, tak kena hudud, tapi kena ta'zir. Ta'zir terpulanglah kepada hakim. Tapi tidak kena sampai tahap hudud, terpulang kepada hakim. Bukan lepas. Dia tak lepas, dia kena kepada ta'zir. Maka itu namanya perbincangan. Sebab tu fiqh, bila nak menjadikan sebagai perundangan, dia lebih lagi. Perundangan dia lebih satu step, iaitu dia akan diambil daripada banyak-banyak perbincangan fiqh tadi, akan diambil satu yang paling sesuai, yang paling hebat daripada segi waqi'nya, realitinya, dan paling tepat segi ma'alatnya, kesan-kesan implikasinya. Maka begitu, maka para ulama kena kaji, maka dia ambil pandangan semua segi, barulah dia buat. Maka itu satu benda yang berbeza dalam bab perundangan. Dalam bab ibadat, maka kita ambil metod-metod yang khusus. Buat contoh, kita dekat Malaysia ni, kita ambil sistem itu pemerintah memutuskan satu mazhab. Maka apa-apa mazhab tak boleh diajarkan dengan terbuka, melainkan dia memang khusus untuk membincangkan mazhab muqaranah perbandingan mazhab. Tapi kalau sesaja aja untuk diamalkan secara terbuka, dia akan menjadi satu pertembungan yang pelbagai. Maka disentralisekan dengan satu mazhab saja. Itu mazhab Syafi'i rahimahullah. Maka mazhab Syafi'i tadi menjadi satu mazhab rujukan. Tapi sekiranya mazhab Syafi'i ada bermasalah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berlaku setempat, maka mengambil pandangan yang marju, pandangan yang lain dalam mazhab Syafi'i. Syafi'i ada banyak pandangan, tapi sekiranya pandangan yang lain pun tak selesai juga, maka kita boleh mengambil pandangan merentas mazhab. Itu yang berlaku. Tidak lama lagi nak masuk bulan puasa. Bulan puasa, maka siapa yang melangkau tahun, dia kena bayar fidyah. Tak ganti-ganti. Dia baru nak ganti puasa nun dulu, masa bujang-bujang dulu. Masa langkauan tahun tu kena bayar fidyah. Maka fidyahnya ialah beras, bayar beras. Tapi bila melibatkan fidyah bayar beras, yang zaman kita ni kalau bayar beras tuan atau bila kita nak bayar zakat fitrah. Zakat fitrah ni memang kena bayar beras. Maka bila bayar beras, hutan mudakhiran, dia mesti makanan asasi penduduk setempat tersebut. Maka jenuh kita nak kena buat kepuk beras pula, dengan bubuknya, dengan apanya, apa semua, dan jatuh harganya nanti. Bila kita bagi pada golongan yang memerlukan, bagi pada dia banyak-banyak. 100 kilo je dapat, jenuh dia. Kalau dia simpan banyak, lama-lama rosak. Dia tolak pada kedai kata kita nak ambil harga borong, maka jatuh nilai dia. Maka lebih baik kita bagi pandangan, mengambil pandangan merentah mazhab. Itu pandangan apa? Pandangan Imam Malik rahimahullah yang mengatakan boleh membayar dengan harga. Itu kita pakai sekarang ni dengan resit aja. Bagi resit aja, dengan harga aja. Selesai masalah. Maksudnya fiqh tersebut dibuat dengan harmoni. Maksudnya ada satu benchmark, ada tanda aras. Tapi sekiranya ada keperluan boleh mengambil, melangkau sekira sampai keperluan. Barulah kita ada satu perkara yang melibatkan metod yang selari aja. Jadi itu segi fiqh. Tapi undang-undang ni bukan semata-mata fiqh. Dia lebih daripada fiqh. Dan yang keduanya, dia bukan semata-mata fiqh dan taknin. Itu yang lebih sikit daripada fiqh, taknin. Tapi dia melibatkan akidah. Dia melibatkan akidah. Sebab apa yang saya katakan dia melibatkan akidah? Dia melibatkan banyak ayat-ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan satu peringatan pada manusia. Kalau kamu tak buat, kalau kamu tak ambil, kalau kamu lawan juga dengan perkara yang Allah tetapkan, maka Allah kaitkan dengan iman. Dan ada yang terang Allah kaitkan dengan kafirun, kafir. Bukannya kufur. Kalau kufur ni boleh kita takwil lagi, ni kafir terus. Maka kita lihat benda ni melibatkan iman. Sebab itulah Rasulullah SAW pesan awal-awal dah. Semalam saya satu masjid ni memang payahlah kita nak sebut satu masjid kat Kuala Lumpur ni.
Payah nak sebut benda-benda yang melibatkan lebih sikit daripada bab semayang dengan puasa. Tapi saya tekad dah. Saya akan mengajar bab jinayat bab tu. Tak kira datuk apa semua depan tu lantak dia. Tapi bila kita terang elok-elok, terang beritahu pada dia, benda ni benda yang Rasulullah sebut, uriyal Islam urwatan. Awwaluha al-hukmu wa akhiruha as-salah. Uriyal Islam. Islam tu akan ditogelkan. Uria, bogel. Dicabut pakaiannya. Uriyal Islam urwatan. Islam tu akan dicabut sekeping demi sekeping. Sampai tak ada dah yang menjaga Islam itu. Maka akan dicabut sekeping-sekeping, satu persatu. Urwatan. Awwaluha, perkara pertama yang akan dicabut ialah al-hukmu, hukum hakam yang melibatkan pentadbiran. Al-hukmu, hukum hakam yang melibatkan pentadbiran. Maka melibatkan pentadbiran ini adanya percukaian. Kita dah merasakan, ada ke percukaian dalam Islam? Tak ramai orang tahu percukaian dalam Islam. Ada ke sistem undang-undang dalam Islam? Ada tu, Jabatan Agama Islam tu ada undang-undang dia. Bohong tuan. Itu semua banyak benda yang ditempelkan atas nama Islam, tapi tak ada hukumnya dalam Islam. Ada 356 hukum dalam tentu. Sebab itulah Kanun Jenayah Syariah Kelantan yang akan dibawa ke parlimen ini, pertamanya kita nak benarkan, minta kebenaran supaya Kelantan boleh buat undang-undang tersebut. Bila dapat kebenaran, maka semua agensi kerajaan yang terlibat kena bagi kita sama. Dan alhamdulillah sekarang ni memang mereka bagi kita sama. Dulu 20 tahun dulu bila Tok Guru ajak panggil agensi penjaga jabatan penjaga polis dan sebagainya, semua tak datang. Sebab apa? Yang wahyu tak turun. Sekarang ni wahyu turun dah, alhamdulillah. Maka bila wahyu pusat turun, alhamdulillah semua bagi kita sama. Polis dah buat perbincangan dengan kerajaan negeri, apa keperluan mereka, di mana peranan mereka dan sebagainya. Jabatan penjara dah berlatih dah cara bagaimana untuk sebatan yang syariat, bukan sebatan yang kolonial. Sebatan kolonial tu sap, hancur punggung. Dah berlatih dah semua dah. Semua jabatan semua dah bekerjasama dah. Tinggal yang tak datang jabatan bomba je. Sebab tak ada keperluan jabatan bomba tu, apa cerita kan? Bukan nak bakar rumah orang. Maka tak ada keperluan, tak payah datanglah jabatan bomba. Ada pun jabatan lain-lain semua dah bersama. Sebab itulah kita setuju bila ada datang wakil daripada pusat, di mana Perdana Menteri datang jumpa Tok Guru, minta tangguh dulu untuk kita buat jawatan kuasa teknikal. Maka kita setuju. Sebab apabila ada orang nak bawa benda baik, kita tak ada masalah. Sebab teknikal ni penting sebenarnya. Sebab bila nak buat pelaksanaan jenayah syariah ni, ada banyak kait-mengait teknikal yang lain. Kait-mengait dengan orang lain, dengan kajian pusat. Maka bila dia tawarkan tangan, tengok tangan tu okey, ambil lah, sapu je lah. Jangan tanya hati dia macam mana. Tanya hati banyak, habis lah. Kita bongkar segala-galanya. Maka tengok tangan tu bersih, ambil je. Walaupun ada orang marah, ada orang kata, apalah gerakan Islam Pak ni, baik sangat. Dah bawa bola daripada awal gol, gelecek, dah sampai pintu gol. Tiba-tiba passing bola pada orang yang tak daripada semak mana sampai, tiba-tiba jadi striker, tak tahu boleh main tak boleh main, tiba-tiba nak shoot gol. Kita kata kita tak ada hal. Sesiapa shoot gol pun, yang penting bila shoot aja kita boleh bergembira dengan pelaksanaan syariat tadi. Tak kira lah siapa yang nak shoot. Kawan ni kata dia nak shoot, ataupun dia rasa macam dia nak menunjukkan diri dia, nak ambil kesempatan, kita dah bawa daripada awal, akhir dia tiba dia nak shoot aja. Silakan. Kita bukan masalah siapa nak ambil nama. Kita berjuang ni bukan untuk nama, bukan nak dapat Putrajaya dia, kita nak syurga Allah Subhanahu taala. Maka siapa shoot tidak menjadi masalah. Tapi bila kami passing bola kat kamu jangan makan rasuah. Kalau tiba-tiba kamu makan rasuah, bola dah sampai ke kaki kamu, dah sampai depan gol, tiba-tiba kamu tendang out, awas, kamu main dengan Allah Subhanahu taala. Satu stadium sedang perhatian kamu. Satu stadium tahu kamu duk main kianat. Dah kami bagi bola, kami dah bawa bola pada awal sampai akhir, kami passing pada kamu tendang out. Sedangkan kamu boleh tendang masuk dalam gol,
satu stadium sedang memerhatikan kamu, akan buat khianat. Maka kamu khianat pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kamu khianat pada perasaan manusia yang tak sabar-sabar untuk melihat terlaksananya suatu syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak ada masalah kalau orang nak bagi kerjasama. Maka berlaku sekarang ni sedang berlaku perbincangan G2G, bukan P2P. Ada juga yang pening, tak faham. Kita kata ini bukannya agenda nak masuk parti mana-mana, dia masih lagi berdendang macam tu juga. Oh, ni agenda nak menyatukan parti. Tak ada. Buat apa nak bersatu dengan benda najis? Tak payah. Kalau nak dia berubah masuk kita, kita nak berubah masuk dia, tak ada. Ini bukan P2P, ini G2G. Bukan parti ke parti, tapi G2G, government to government. Kerajaan pusat berbincang dengan kerajaan negeri untuk tengok di mana keperluan kerajaan negeri, di mana keperluan kerajaan pusat, dan di mana teknikal-teknikal yang perlu diselesaikan. Maka benda bagus. Walaupun terpaksa ditangguhkan, maka tangguh tidak menjadi masalah. Selama hari ini pun dah 21 tahun ditangguhkan dengan surat ancaman migran. Maka sekarang ni dah ada laluan yang mudah, maka terimalah. Maka bukannya tangguh untuk dibuang, ditangguh untuk cari laluan yang lebih baik lagi. Walaupun dalam masa yang sama kita berhati-hati juga. Sebab dia senyum-senyum simpul. 20 tahun tak pernah senyum, tiba-tiba senyum. Itu kita heran tu. Cuma kita harapkan itulah di qudratullah. Bila kita nak buat serius, laluan dah mudah, tiba-tiba Allah datang pula, Allah buka hati mereka untuk bersama. Segi ikhlas apa semua jangan tanya, sebab kita konsep kita nahnu nahkum bizawahir, wallahu yahkum bisarair. Kita berhukum berdasar zahir dia je. Segi dalaman dia serah pada Allah. Kau nak main, kau main dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita tahu dia ahli politik, dia akan buat macam-macam. Kita bukanlah ahli politik. Kita berdasarkan kepada politik Allah Subhanahu Wa Taala, melibatkan siasah asy-syar'iyyah, politik yang syarak, yang mengikut laluan-laluan syarak. Walaupun dia mensyabili, pragmatis dan sebagainya, semua benda boleh jadi. Datang Obama, dia layan Obama. Datang Syiah, dia layan Syiah. Datang apa segala, dia layan. Panda datang pun layan. Maka kita lihat semua benda boleh jadi, kan. Tapi kita hati-hatilah. Tapi bila ada laluan baik, maka tak wajar ditolak. Maka benda tadi, benda yang melibatkan Rasulullah SAW. Pertama, janji Rasulullah. Kita lihat, janji Rasulullah adalah hadis Rasulullah SAW. Pertama, amaran Rasulullah. Benda pertama yang akan dilucutkan daripada umat Islam ialah al-hukmu. Benda-benda melibatkan pentadbiran, yang melibatkan perundangan. Itu perkara pertama akan dilucutkan. Wa akhiruha as-salah. Dan benda terakhir yang dilucutkan ialah perkara melibatkan sembahyang. Perkara melibatkan sembahyang. Maka itu satu ancaman Rasulullah. Rasulullah beritahu, awas, benda pertama orang-orang musuh-musuh Islam akan goncangkan ialah al-hukmu. Inilah benda yang telah berlaku suatu ketika dahulu, tuan. Di mana, bagaimana kita dengan orang Melayu ni dengan undang-undang Islam. Kalau nak bincang bab Melayu, tuan, undang-undang Islam lah perjuangan Melayu. Kalau perkasa nak bincang untuk memperkasakan Melayu, berjuanglah dengan memperjuangkan undang Islam. Sebab apa? Sebab undang-undang Islam inilah satu benda yang menjadi lambang pada orang Melayu lebih daripada 700 tahun, tuan-tuan. Kita dengan undang-undang barat ni baru 50 tahun aja, baru 50 tahun aja. Tapi orang Melayu dengan undang Islam dah lebih 700 tahun. Secara berbukti, yang tak berbuktinya panjang lagi. Tapi secara berbukti, kalau cuti-cuti sekolah ni, tuan-tuan bawa anak-anak pergi ke museum. Jangan bawa-bawa pergi Sunway Lagoon, tengok piramid, tak apa benda tu. Tapi kalau nak tengok pun boleh juga, tapi buat pengajaran kat dia. Patung-patung macam ni haram, tak boleh buat ni. Tapi kita mandi jugalah kat sini. Mandi tempat lain payah, tsunami lah, kepala air lah, apa semua. Mandi kat sini selamat sikit. Cuma nak beritahu, piramid ni ialah lambang kepada musuh Allah SWT, Fir'aun. Jangan bawa buta macam tu je, kan. Sambil dalam kereta sebelum sampai Sunway tu, cerita habis-habis. Pergi ke Melaka, tengok, oh, hebat ni kapal Pulau Dilamar. Mau tak hebat, dia dah bina semula dengan besi. Lepas tu dengan konkrit, mau tak hebat, ketuk keras saja sebab konkrit dalam tu. Kita beritahu, hebat tak kapal ni? Hebat. Tapi inilah kapal yang telah memusnahkan kerajaan Melaka. Yang pun empire Melayu yang besar, yang menjaga seluruh Nusantara ni. Inilah kapal dia.
Cerita Kodak dia tengok, hebat betul kapal ni. Dah dia langsung tak tahu Melayu punya apa. Lancar Melayu tak tahu dah. Kita ada lancang kuning kita kan. Kalau orang Bugis dia ada lambor. Lambor itu ialah kapal-kapal orang Bugis. Jadi lambor itu ialah tempat kapal-kapal orang Bugis. Kapal-kapal itu diletakkan, lambor itu sekarang ni jadi tempat di Perak. Ada lambor kiri, lambor kanan kan. Sebenarnya lambor itu ialah kapal penempatan orang Bugis. Letak kapal-kapal kat situ. Kampung saya lah. Malam ni nak balik kampung Kedah. Bulan lepas dah balik kampung Perak dah. Jadi kita lihat bagaimana orang Melayu tak tahu dah kapal Melayu macam mana. Lambor tak tahu, lancang kuning tak tahu macam mana. Lagu lancang kuning mungkin tahu. Kita punya kapal tak tahu macam mana kita punya. Tapi yang tahu Pulau Dilamar. Okey lah tu. Tapi kita olahkan balik sejarah tadi. Tengok apa ni, kota air Formosa. Oh, hebat kota ni. 500 tahun tak untur-untur. Mau tak untur, jadi repair balik semula. Okey lah dia. Tapi cerita ke anak-anak, sehebat-hebat kota ini, ingat lambang 500 tahun penjajah dan jajah bumi ini. Tapi walaupun penjajah bumi ini, dia tak mampu nak buang undang-undang Islam. Melaka dijajah oleh Portugis tuan. Undang-undang Islam dia tak boleh buang. Datang Belanda jajah Portugis, dia tak mampu nak buang undang-undang Islam. Belanda dan Portugis pula kan. Belanda kalah kan. Mula Portugis kalahkan Melaka, tu Belanda pula take over Melaka. Juga tak mampu nak buang undang-undang Islam. Dan kita lihat undang-undang Islam ni bukan zaman Melaka bermula. Secara berbuktinya sebelum zaman Melaka. Batu Bersurat Terengganu. Bawa anak-anak kita pergi ke muzium. Muzium Islam ada, muzium negara ada replika lah. Ini Batu Bersurat Terengganu. Batu Bersurat Terengganu, tengok apa dia tulis tu. Maha Dewata Raja. Maha Dewata Raja bukannya raja. Maha Dewata tu maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala. Maha Dewata Raja telah menetapkan sekian. Dalam buku saya tu, kawan saya dah tuliskan beberapa skrip yang ada pada batu bersurat tu, yang menunjukkan bahawasanya tarikhnya ialah 1303. 1303 bermaksud 1303 dulu telah ada sebuah kerajaan Melayu yang mendaulatkan agama Allah dalam bab perundangan. Bermaksud lama dah undang-undang ni berakar umbi di tanah Melayu ni. Dan undang-undang tu telah pun dijadikan satu benda yang kekal dengan dipahat pada batu tadi. Maka tercatatlah bahawasanya bangsa Melayu memang pernah mendaulatkan undang ni ratusan tahun. Kemudiannya terbina pula empire yang hebat. Empire Melaka juga menggunakan undang-undang tersebut. Dan kita lihat antaranya ialah zaman kehebatannya pada zaman Sultan Alauddin Rakyat Shah. Kau tengok sejarah Sultan Alauddin itu sendiri pergi menangkap pencuri. Sultan Alauddin sendiri yang menjaga kawasan pelabuhan bersama dengan Shah Bandar. Dan dia ada undang-undang Qanun Melaka. Qanun Melaka yang melibatkan Shah Bandar, iaitu pelabuhan, yang melibatkan undang-undang dalam negeri. Dan ditulis tu, Qanun Melaka ni ialah undang-undang syariat yang berlandaskan adat, yang bersendikan adat. Maksud bersendikan adat ialah undang-undang syariat, hudud dan qisas yang bersendikan adat. Adat tu ialah ta'zir. Adat tu ialah ta'zir. Terpulanglah apa yang pemerintah nak buat. Tapi benda yang melibatkan syariat, hudud dan qisas wajib berdasarkan hudud dan qisas. Maka yang melibatkan ta'zir terpulang kepada raja. Maka itu dinamakan hukum adat. Hukum melibatkan ta'zir sebenarnya. Maka orang Melayu dah lama dah, empire mereka pakai undang-undang ni. Walaupun datang Portugis, sampai sekarang ada dia punya kota tu, tapi tak mampu membakar sampahkan undang-undang. Datang Belanda, jajah lagi umat Islam, tak mampu bakar sampahkan undang-undang. Maka lahirnya pengganti-pengganti kerajaan Melaka, kerajaan Demak, kerajaan Pasai yang menggunakan undang-undang yang sama. Lahirnya di tanah Melayu sendiri undang-undang yang sama yang digunakan oleh pewaris kerajaan negeri Melaka. Maka lahir kerajaan negeri Perak. Negeri Perak juga ada undang-undang 99 Perak yang berdasar daripada undang-undang Melaka. Ada juga negeri-negeri tanah Melayu yang tidak menggunakan undang Melaka, tapi menggunakan undang yang advance lagi, iaitu undang Qanun Adliyah Turki. Qanun Adliyah Turki ni adalah Qanun Adliyah daripada kerajaan Osmaniyah, Ottoman yang menguasai dunia ketika itu. Maka diambil daripada kerajaan Turki ini
kononnya yang bermazhabkan Hanafi oleh kerajaan negeri Johor, maka dijadikan konon adliah Johor. Maka Johor dia punya advance lagi, dia punya sistem perundangan dia, sebab dia dah ada sistem taknin, sistem yang lain ni macam masih sistem Kitab Kuning lagi, tapi yang Johor dah sistem taknin dah, sebab dia ambil daripada Turki. Maka kita lihat mereka ada undang-undang, tuan. Dan undang-undang ni berterusan sampai datangnya Inggeris. Datang Inggeris, maka Inggeris tadi Rasulullah bagi tahu, musuh-musuh akan buat apa? Benda pertama dia akan tanggal daripada kamu bila musuh datang, Urial Islam urwatan urwatan. Musuh-musuh akan menanggalkan pakaian Islam ni selai demi selai. Pakaian pertama dia akan tanggal apa dia? Al-hukmu. Benda-benda melibatkan pentadbiran dan benda-benda melibatkan jenayah penal code dan juga ekonomi dan sebagainya. Itu melibatkan al-hukmu, itu bidang kuasa pentadbiran. Maka datang penjajah Inggeris, maka dengan lengah-lengguk dia kata, kami nak bagi residen aja. Kami nak bagi residen untuk menasihati pentadbiran. Residen menasihati pentadbiran. Hukuman ni pentadbiran, tuan. Residen masuk pelan-pelan aja nak menasihati. Lama-lama dia nasihatkan. Kami nasihatkan, kamu jaga betul-betul bab semayang. Kamu jaga betul-betul tentang Muhammadan law dalam bab perkahwinan. Tapi dalam bab kriminal bagi pada kami. Dia ambil sikit. Dalam bab penal code, bab kriminal bagi pada kami. Maka dah ikut dah undang-undang dia. Kemudian dia bawa pula perdagangan dia. Maka bab dagang-berdagang ni ikut cara kami. Kapitalis. Dia bawa juga benda-benda melibatkan ekonomi dia, sistem ekonomi dia melibatkan riba dan sebagainya. Maka jahanam, tuan. Maka sikit demi sikit akhir kita tinggal bab nikah kahwin aja. Maka tinggallah jenayah syariah itu ialah jenayah melibat nikah kahwin. Dan diprojekkan pula supaya mahkamah yang melibat nikah kahwin tu mahkamah yang paling lembab sekali kat dunia. 7 tahun tak selesai-selesai lagi. Ini suatu ketika dahulu lah. Sekarang ni tinggal beberapa kes lah yang macam tu. Tapi maksudnya memang diprojekkan mahkamah syariah tu, subhanallah. Kalau dulu di jabatan mufti wilayah tu, berapa orang dia bekerja dia? Jabatan mufti wilayah persekutuan, tuan-tuan. Suatu jabatan yang menjaga makhluk Allah SWT yang Islam di Kuala Lumpur tu 1 juta lebih. Tiba-tiba berapa orang aja. Jenuhlah jabatan tu nak menyelesaikan masalah. Nak bantu jawi macam mana? Nak mengeluarkan fatwa macam mana? Tekian. Nak marah tak boleh, tuan-tuan. Berapa orang aja. Pernah dalam satu keadaan tak sampai 10 orang. Satu jabatan mufti, satu jabatan yang besar. Sekarang ni hebatlah. Sekarang dah lebih 40 orang dah. Saya tahu tu sebab saya masuk ada buat presentation di situ. Tengoklah dia punya sejarah tu. Tanya sama sembang apa semua. Pegawai bagi tahu apa semua. Dan kita lihat bahawasanya memang diprojekkan untuk dilemakkan. Kalau jabatan lain tu, jabatan jaga kambing, binatang lagi banyak. Lagi banyak pegawai daripada jabatan jaga manusia. Maka kita lihat bagaimana. Kalau jabatan veterina tu, jangan. Setiap kawasan tu ada je pegawai dia. Tapi pegawai jaga manusia tak ada, tuan-tuan. Maka sebab itulah kita kena banyak benda holistik kena buat. Jadi, memang diprojekkan bila benda agama aja, dilekehkanlah. Tapi oleh kerana ramai yang berkesedaran, bila bidang undang-undang ni dia minta desak, maka dah ada dah mahkamah rayuan. Semakin efisien dah semua. Walaupun begitu banyak lagi. Kita bukan sekadar nak tu je. Sebab mahkamah sekarang ni baru dalam munakahat aja. Ada pun dalam bab jinayat, ada jinayat, tapi jinayat telah pun dikongkong dalam bab 356. Dan 356 itulah yang akan kita bawa dalam sidang dalam sidang parlimen untuk diubah. Pertama, minta kebenaran supaya Kelantan buat perundangan Islam. Yang kedua, dibebaskan 356. Pengamalan undang-undang Islam tak boleh disekat pada sekadar 356 aja. 356 tu 3 tahun penjara, RM5,000 dan 6 kali sebatan. Ini ialah kandang yang telah pun mengandangkan Islam dalam kandang haiwan, tuan-tuan. Inilah kandang yang telah pun membakar sampahkan undang Islam. 3 tahun penjara. Mana ada hukum dalam Quran 3 tahun penjara? 6 kali sebat. Ada hukum dalam Quran 6 kali sebat. Mana ada?
RM5,000. Denda. Mana ada denda RM5,000? Ustaz, kita namakan ta'zir. Ta'zir tak apalah. Tapi ini cerita undang Islam. Ini bukan ta'zir semata-mata. Dia ada 3 komponen dia. Dan kalau ta'zir pun jangan kamu kandangkan ta'zir tu pada 356. Ta'zir ni kadang-kadang dia boleh melangkau lebih daripada hudud pun. Contoh melibatkan benda-benda yang melibatkan dadah, maka hukumannya ta'zir, bukannya hukumannya hamar, bukan hukuman melibatkan minum arak, tapi jauh daripada itu lagi. Maka sebab itulah jangan dikandangkan Islam tu pada 356 aja. Dan benda lah kita nak bawa supaya undang-undang yang ada sekarang ni tapi tidak perlu mengubah perlembagaan. Dia perlu meluaskan penafsiran tadi. Bila tidak perlu ubah, hanya sekadar meluaskan daripada 356 kepada tanpa had, maka dia hanya sekadar perlu simple majority. Maka sebab itulah bila perlu simple majority, bila ada orang nak ajak buat jawatan teknikal, kita setuju. Sebab bola tu lebih baik di kaki dia. Kalau bola kaki kita, ahli parlimen 21 orang aja tak mampu. Segi manusiawi yang tak mampu. Tapi segi kudratullahnya, terserah pada Allah. Maka sebab tu kita akan tegur. Para ulama takkan duduk diam, tuan-tuan. Kalau ada mulut-mulut cabul yang nak mengatakan mereka tak nak bersama untuk mengundi undang-undang Islam ini, kalau yang Islam lah, yang kafir tu lantak dia lah. Tapi yang Islam, kalau ada mulut cabul mengatakan dia tak nak mengundi untuk menyokong undang Islam ni, kita akan tegur. Hatta walau merugikan sekalipun. Macam yang berlaku Tul Intan baru-baru ni. Belum menang, belum apa lagi, duduk belum sila belum, dia dah buat pengumuman yang menyedihkan umat Islam. Dia mengatakan bahawasanya kalau dia menang Hari Tul Intan dalam parlimen nanti, kalau dia bawa undang Islam ini, dia tidak akan mengundinya. Maka Tuan Guru Menteri Besar tegur secara beradab, berdepan-depan beritahu, sebut nama lagi. Diana, kamu nak bincang pilihan raya, bincang pilihan raya, jangan jadikan hudud sebagai benda pilihan raya. Tak boleh jadikan hudud sebagai umpan pilihan raya. Hudud ini ialah konsensus kita semua. Sebagai seorang umat Islam, tidak boleh mengatakan tidak mahu kepada undang-undang Islam. Walaupun kawan kita seorang lagi tu kata, tidak ada dalam konsensus Pakatan Rakyat. Kita nak beritahu dia, Pakcik oi, kalau tak ada dalam konsensus Pakatan Rakyat pun, ada dalam konsensus kamu sebagai seorang Islam. Maka walaupun tak ada dalam konsensus Pakatan Rakyat, tapi kamu tu orang Islam, ada konsensus kamu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, wajib sokong. Jadi kalau orang Islam semua menyokong, maka insya-Allah kita boleh benarkan Kelantan dulu jalan, tuan-tuan. Maka benda ni benda yang melibatkan arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Benda yang melibatkan keimanan pada Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak boleh kita tolak. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul," 3 aje. "Wa man lam yahkum bima anzalallah," siapa yang tidak mau berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka 3 aje tempat pilihan dia. Ketiga-tiganya melibatkan keimanan. Sama ada dia fa ulaika humuz zalimun, dia zalim, ataupun fa ulaika humul fasiqun, fasik, ataupun yang paling teruk ialah fa ulaika humul kafirun, kafir. Tengok pada penolakan dia bagaimana. Kalau macam penolakan macam Diana tadi, dia pun jahil, tak tahu, maka dia minta maaf balik. Selesai masalah. Tapi jangan tak nak, kena bersama-sama. Dalam bab parti lain tu lantak dia. Tapi lambat kalau menang, tak boleh kita sebagai seorang Islam mengatakan tak nak menolak. Kalau menolak, kalau tak nak tadi, dengan penolakan yang total. Apa undang-undang Islam ni? Kuno, barbarik. Kalau dia kata begitu, tuan-tuan, fa ulaika humul kafirun. Kafir terus. Ini melibatkan akidah ni, melibatkan kafir. Tapi kalau dia kata percaya undang-undang Islam, tapi undang-undang Islam ni yang sekarang ni macam tak betul je. Kita nak undang Islam yang betul. Mana yang betul ni? Kita nak yang betul. Mana yang betul ni? Kita nak yang adil. Mana yang adil ni? Bab main sini. Dia dah pusing. Wa ulaika humul fasikun. Fasik sebenarnya, tak nak buat. Kalau nak buat bab main sini, buat. Tapi bila dia nak buat, dia kata kita perlu semua orang faham dulu. Buat GST tak tunggu orang faham dulu pula. Buat undang-undang jalan raya tak tunggu faham dulu pula. Bila dia buat syarat-syarat begitu, sebenarnya dia fa ulaika humuz zalimun.
Sebab apa? Syarat-syarat itu menyebabkan hukum Islam menjadi utopia. Utopia itu benda yang jauh. Bila nak buatnya kalau semua baik dulu? Dan bercanggah dengan sunnatullah, dan bercanggah dengan sunnah Rasulullah dalam melaksanakan syariat ini. Kita bincang dalam pertemuan dulu tentang bagaimana kondusif itu bukan syarat dalam pelaksanaan. Kondusif itu ialah syarat dalam nak melaksanakan undang-undang. Nak melakukan undang, kena letak undang tu. Tapi bila sampai masa nak dipotong tangan sebagai contohnya, barulah tengok kondusif. Sebab apa dia mencuri? Kalau dia mencuri sebab memang dia jahat, potong tangan. Kalau dia mencuri sebab apa? Sebab dia miskin, sebab dia ada keperluan yang mendesak sangat-sangat. Sebab sangat-sangat ni ada orang dekat rumah tu nak susu. Habis orang dekat rumah nak susu, yang kau pula mencuri buat apa? Tak ada kaitan kena. Ustaz, memang kita nak sangat duit ni, nak pakai sangat duit ni. 5,000 nak pakai sangat duit ni. Yang kau punya merompak sampai 20 juta buat apa? Dia merompak 20 juta nak pakai RM500 aja nak beli tu beli ni. Itu bukan sebab terdesak. Maka kita lihat dalam bab melibatkan kondusif ni, bila dia nak dikenakan hukuman tu baru tengok. Oh, dia mencuri sebab dia lapar sungguh. Dia mencuri sebab ada keperluan susu, ada keperluan itu, keperluan ini. Maka barulah namakan tidak kondusif, maka tidak kenakan hukuman tadi. Tapi mesti diadakan dulu hukuman tu. Tapi kalau dengan menghalang dengan syarat-syarat kondusif, maka itulah dia kalangan orang yang faulaika humuz zalimun. Ada orang kata tak kisah zalim, tak apa, jangan kafir je, cukup dah. Sebab tu sekarang ni trend baru. Kita tak tolak, tapi kita rasa belum sesuai lagi. Zalim zalim tak kisah, jangan kafir. Tapi masalah tuan, zalim ini bukan satu benda yang mudah-mudah. Dalam Quran mengatakan wala tarkanu ilal ladzina zalamu wa tamassakumun nar. Jangan kamu cenderung kepada orang yang zalim tu, nanti kamu akan dijilat oleh api neraka. Cenderung tak boleh. Kalau cenderung pun dah kena jilat, kalau zalim lagilah jenuh kita. Maka sebab itulah tak boleh kita nak membuat benda-benda begini, benda-benda main-main yang ringan-ringan. Sebab benda ni benda akidah, benda yang melibatkan kekufuran, melibatkan iman pada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala banyaklah ayat-ayat yang kita akan tengok satu persatu insya-Allah dalam pertemuan akan datang. Dalam buku saya yang kita akan terbit, cadang itu nak terbitkan buku tentang sembahyang, fiqh solah ala mazhab Imam Syafi'i rahimahullah. Semua dah siap dah, kita kerja semua siap dah apa semua. Tinggal nak repair sikit yang terakhir je, kemudian nak hantar kilang apa semua. Tiba-tiba datang benda ni melibatkan hudud ni, maka kita kena tangguh dululah dalam bab sembahyang tu. Kena cari benda yang awal dulu. Rasulullah kata yang awal dicabut daripada umat Islam tu ialah pentadbiran undang-undang. Maka kita buat pentadbiran undang-undang dulu. Di buku saya tu tak keluar lagi, insya-Allah bulan depan kita akan keluarkan. Cuma yang keluar dulu ialah yang ni pun saya antara jurukuasa yang mencetaknya. Kalau tuan nak, inilah buku seminar, proceeding seminar. Proceeding seminar pelaksanaan jenayah syariah yang kita bentangkan di Kelantan. Kita bentang pada Ustaz dalam 700 lebih Ustaz. Sebelum Malaysia datang, kita bentangkan untuk bentang pada train of trainer. Bentang pada Ustaz, fahamkan dia konsep dan semua, untuk mereka ni semua patah balik ke tempat masing-masing seluruh Malaysia untuk bincangkan lembak hudud sekarang ni. Sampai masanya untuk kita gegarkan Malaysia ni dengan hudud. Dan antara benda yang kalau kita nak bincang dalam jatuh teknikal nanti, kalau real kamu serius nak bersama kami dan bincangkan bab jenayah syariah ni, buat jawatan kursus teknikal, benda kalau saya dilibatkan jawatan kursus teknikal peringkat Dewan Ulama Pusat. Jadi kalau saya dilibatkan dalam yang G2G ni, maka benda pertama yang saya nak minta ialah kalau kamu serius, berikan masa setengah jam paling kurang dalam televisyen. Cukup lah. Yang lain-lain tak payah lah. Sebab yang penting kita nak dakwah dulu. Jadi kalau dapat setengah jam dalam televisyen tuan, kita terangkan bab hudud ni, kena 3 bulan, insya-Allah lah orang lebih faham. Sebab bab hudud ni bukannya bab fiqh yang melibatkan ibadat. Bukan bab fiqh melibatkan munakahat. Bab fiqh ibadat ni dia rencam sebenarnya. Fiqh ibadat ni rencam. Dia ada banyak benda-benda khilaf. Cerita bab muka pun dah macam-macam benda dah. Bab muka. Ustaz muka-muka lah. Cuba bincang bab muka. Di mana had muka? Had muka pun dah. Biasa had muka lah Ustaz.
Memanglah. Cuba bincang kat muka tu mana. Sini sampai sini. Mana sini-sini tu? Daripada anak telinga kecil ni balik telinga kecil. Okey, kalau seben macam mana? Kena perempuan seben panjang. Wajib kena tak? Kena menggali roti banyak jambang dia. Jenuh kita bincang. Lepas tu daripada atas, sini sampai mana? Sampai dagu. Dagu tu, habis kalau sini wajib tak kena tak? Lepas tu dia kat mana border sebenar muka tu? Banyak titik bengik dia. Yang sama kita borong macam tu aja. Itu dalam bab ibadat. Tapi dalam bab jinayat tuan-tuan, mudah sangat. Bab jinayat ni bab yang lebih pada undang-undang. Dia tak banyak khilaf. Kalau A tu A lah. Potong tangan. Ada hilaf, dah. Potong tangan tu, kita sebenarnya potong jari. Hilaf potong sini, tak ada. Kalau potong tangan lah. Walaupun ayat tu boleh dibuat hilaf. Sebab Quran kata apa? Faqta'u aydiyahuma, potong tangan. Quran tak sebut tangan kat mana. Ustaz, kat mana? Nak potong sini ke sini. Orang tak hilaf tuan-tuan. Semua, walaupun ayat tu boleh dihilafkan, tapi semua buat sini je. Maka benda tu mudah. Sebab apa ada hadis yang jelas begini. Maka khilaf tak banyak. Maka lebih mudah untuk diterangkan. Dan dia punya benda melibatkan logik akal tu banyak. Untuk menerangkan secara logik akal tu lebih boleh. Sebab itulah kita minta kalau serius, beri ruang kepada kita dalam televisyen. Bukan sebab saya nak masuk televisyen tuan. Dah, saya tak handsome. Bagilah Ustaz handsome masuk televisyen. Maka boleh tolong terangkan. Setengah jam. Suruh Ustaz Don, lepas habis setengah jam dalam bab tajwid tu, suruh setengah jam dalam bab hudud. Dia mungkin ada teknik-teknik untuk menarik perhatian. Suruh Ustaz lain yang handsome sikit, senang naik perhatian orang kan. Saya dengan badan macam ni tak payahlah. Jadi kita lihat bagaimana. Cukup setengah jam, kena 3-4 bulan tuan-tuan. Subhanallah, selesai masalah. Maka sebab itulah kita nak kalau serius, kita war-warkan kepada masyarakat dengan serius. Jadi bila dia hulu tangan tu, kita pegang sungguh-sungguh tangan dia. Jangan nak main hulu-hulu aja. Kalau nak hulu tangan, nak buat contoh teknikal, kami pegang sungguh. Dan kami serius. Kita nak sungguh, kita tarik sungguh tangan dia. Salam pegang sungguh-sungguh. Jom kita jalan sama-sama. Ikut kami sungguh-sungguh. Jangan nak kami suruh kami ikut kamu. Kamu kena ikut kami sebab kami dah lama dalam bidang ni. Maka kita nakkan dalam, tak kira TV1 RTM pun tak apa. Walaupun rebah tunggu mati je. Walaupun dulu kita pun tak suka nak tengok RTM tu. Tapi kalau dah sekarang ni ada bab-bab hudud ni, buka lah. Jadi insyaAllah itulah perkara yang boleh kita bincang pada pagi ni. Dan kita akan tengok satu-satu nanti dalam buku saya akan datang. Cuma yang ini ialah buku yang dibentangkan di Kelantan lah. Kelantan, cuma dia 3 kertas kerja. 1 kertas kerja saya buat, 2 lagi Dr. Fadli buat, dan juga Dr. Mahfuz Muhammad buat. Dr. Fadli buat lebih kepada keadaan Kelantan. Dr. Mahfuz Muhammad lebih kepada menjawab beberapa isu-isu yang melibatkan isu-isu dalam konun jenayah syariah. Dan bagusnya buku ni dia ada konun dia. Yang selama hari ni kita sebut konun jenayah syariah, yang orang sebut ini undang-undang hudud PAS dan sebagainya, pernah tengok ke benda tu? Tak ramai pernah tengok tuan. Sampai ada orang menganggap dia tak ada sebenarnya. Jenuh saya terangkan, ada pakcik. Kalau ada mana Ustaz? Ada. Takkan saya nak bawa laptop saya, ada benda tu. Jadi bila kita buat, saya diamanahkan untuk buat buku ni, untuk program dulu, maka kita masukkan sekali, mesyuarat memutuskan untuk masukkan sekali undang-undang tu kat sini. Kita tuan boleh tengok undang-undang tu macam mana. Apa yang dikatakan undang, beza di antara fiqh dengan undang-undang. Maka fiqh tu ada ayat Quran ni. Sampai ada Mamat mana daripada Sungai Buloh, dia pergi hina jenayah syariah Kelantan. Dia kata, apa undang-undang Kelantan ni? Ini cikai aja. Dia hentak macam tu. Adalah Mamat tu, pernah mengajar sini kot. Dia hina undang-undang tuan. Sebab apa? Sebab bagi dia undang-undang tu cikai. Padahal orang-orang yang berhimpun untuk membuat undang-undang tu, orang yang amat hebat tuan. Selai bulu kaki orang tu tak sama dengan dia. Maka orang yang buat tu orang hebat. Tun Sari Abbas, pakar undang-undang tu, bekas hakim negara. Datuk Muhammad Saidun, pakar daripada Brunei, yang kita bawa sini, asal rakyat Malaysia. Itu juga Datuk Aziz Ahnafi. Tokoh-tokoh habis, Ahmad Ibrahim tuan-tuan, sampai disemadikan nama dia dekat UIA tu. Yang mengintegrasikan di antara undang-undang konvensional dengan undang Islam.
banyak dia punya kehebatan dia. Semua tu bergabung buat draft hudud Kisah dan Ta'zir Kelantan, dan diluluskan di Kelantan. Tiba Mamat ni dia kata cikai tu dia hina, dia kata nah, rotan pun tak ada lagi, ini semua penghinaan yang menjahilkan diri. Rotan bukan tak ada tuan, penjara Pekalan Cepa dah berlatih dah, dah buat training dah sistem rotan. Jangan punya Pekalan Cepa, budak-budak yang belajar dengan saya dah siap kat bilik saya tu rotan dah. Saya cari kat Kedah, saya balik kampung kat Kedah tu cari pakcik, cari pasar sari ni, cari pakcik yang bawa rotan tu. Tengok diameter rotan tu, sebab dalam kitab Mutamat cerita macam mana rotan apa semua. Tapi tak tengok, dia beritahu diameter rotan banyak tebal mana. Siap semua dah. Tiba Mamat ni daripada mana dah datang, semak mana dah, dia hina undang yang dibincangkan secara lumat. Sebab apa? Tak faham konsep undang. Dia tengok cikai aja undang ni. Tuan-tuan, inilah ditaknin. Taknin dia tak ada ayat Quran. Wa qala Allah tabaraka wa taala ayat sekian. Taknin mana ada macam tu? Taknin dia ambil mana yang telah pun disetujui untuk jadikan sebagai undang. Fiqh yang ada wa qala Allah tabaraka wa taala, hadis sekian. Taknin yang tak ada. Dan perinciannya di tempat lain pula. So, kalau baca undang ni kena baca undang lain pula, digabung-gabung. Maka tu yang melibatkan ramai yang tak faham. Dia tahu tak ada apa ni, cikai aja, aku boleh buat benda macam ni. Habis. Jadi kita kena tengok, dan inilah dia yang dikatakan yang ditohmah. Undang-undang ni yang ditohmah, kata ni undang duk pas dan sebagainya. Dan kita cabar. Kalau kata ada benda salah, datang bab mai sini, kita bincang. Kalau ada benda yang salah, kita boleh tarik balik, tidak menjadi masalah. Itulah perkara yang boleh kita bincangkan pada pagi ini, insyaAllah. Dan kalau tuan-tuan nak, boleh ambil di belakang tu RM1.20. Ini seminar punya, bukan saya punya, saya tolong buatkan untuk seminar je. Jadi tuan-tuan boleh situ lah. Dan siapa yang nak untuk persiapan puasa, buku yang tahun lepas ada juga tuan-tuan yang dah ramai beli. Dan kalau nak beli lagi, boleh ambil kat belakang tentang puasa sebagai persiapan kita bertemu dengan bulan Ramadan. Kaji-kajilah balik tentang Ramadan tu. Dalam buku pedoman Ramadan tu besar, ada macam-macam, ada bab tarawih situ, ada bab qiyamul lail situ, ada bab witir situ, ada bab puasa secara detail, berdalil dan berhujah berdasarkan metodologi mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullah. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.